الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, pimpin masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala yang masih lagi memberikan kepada kita pelbagai nikmat. Yang nikmat-nikmat ini sebenarnya kita perolehi hasil daripada nikmat iman dan nikmat Islam yang membolehkan kita merasakan nikmat kebahagiaan untuk kita meneruskan kehidupan, melakukan ketaatan dan sedaya upaya menjauhi kemaksiatan dan segera bertaubat apabila melakukan dosa dan kesalahan. Semoga kita semua akan ditempatkan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti dalam kalangan orang-orang yang dimuliakan, insya-Allah, amin. Kita sambung topik berkaitan iman dan kehidupan. Kita masuk sikit pada bahagian akhir pada muka surat 51, keutamaan akidah Islam. Pengarang menyebutkan akidah Islam di samping sesuai dengan perasaan kemanusiaan dan pendapat akal yang sihat, juga menjadi garis tengah di antara pandangan orang-orang yang mengingkari segala apa yang luar alam dan tidak dapat dicapai oleh panca indera, dengan pandangan orang yang mempercayai banyak Tuhan. Bahkan tak kurang ada yang menempatkan roh-roh Tuhan dalam diri raja-raja ataupun pemimpin-pemimpin, bahkan dalam tubuh sebahagian binatang dan tumbuh-tumbuhan seumpama lembu dan pohon-pohon yang besar. Tegasnya akidah Islam menolak keingkaran orang yang tidak mengakui Tuhan dan menolak pula ajaran berbilang Tuhan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tazakkarun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi dan semua isinya kalau kamu tahu? Nescaya mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Maka katakan, mengapa kamu tidak mengerti? Qul afala tazakkarun, mengapa kamu tidak mengerti? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Ditanya lagi, siapakah Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan arasy yang besar? Mereka akan menjawab, semua itu kepunyaan Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 84-85. Dan soalan yang sama juga ditanya kepada beberapa perihal, termasuklah kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Allah Ta'ala menggambarkan persoalan-persoalan sekiranya ditanya kepada manusia sejak daripada mereka belum dilahirkan lagi, nescaya jawapan mereka adalah jawapan yang sama. Yang menciptakan langit adalah Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah, dan segala macam persoalan semuanya akan dikembalikan kepada Allah.
Hal ini kalau kita ketahui bagi mereka yang mendalami dalam cabang ilmu secara khusus dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, di antara perkara yang menjadi kewajipan utama bagi manusia, bukan umat Islam, manusia, adalah mengetahui siapakah penciptanya, siapa yang menciptakan kita secara teori dan juga secara praktikal. Bermaksud persoalan siapakah pencipta kita ini bukan hanya persoalan yang ada dalam kepala kita orang Islam. Bahkan kalau kita orang Islam sekalipun, kita tetap secara asalnya, secara asas ataupun secara naluri fitrah kita, kita juga akan tertanya-tanya, siapakah pencipta kita? Kerana waktu kita kecil, kita hanya diajar semayang, percaya Tuhan. Maka ketika itu apabila kita sudah mula berfikir secara matang, kita akan mula tanya soalan-soalan yang lebih kritikal. Tuhan kat mana? Siapa Tuhan kita? Kenapa tak nampak Tuhan? Ini bermaksud memang manusia akan sentiasa mencari-cari jawapan. Cumanya siapakah yang memberikan jawapan dan bagaimana cara kita mendapatkan jawapan tersebut? Maka sebab itu kata pengarang Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Islam ini agama yang pertengahan kepada kumpulan yang percaya Tuhan, bagus dah, tapi dia suka kepada banyak Tuhan. Ini menjadi satu masalah lah. Percaya kepada Tuhan itu dah merupakan satu jalan yang mudah untuk kita ajarkan kepada mereka, tapi rupa-rupanya tak juga. Buktinya Nabi kita SAW berhadapan dengan orang Mekah, nak ubah minda daripada percaya kepada berbilang-bilang Tuhan kepada satu Tuhan, memang sangat dahsyat. Apatah lagi ada sebahagian besar daripada manusia menolak terus akan kewujudan Tuhan. Maka dua kumpulan inilah, satu ekstrim sebelah kanan dan satu ekstrim sebelah kiri, akan dihadapi oleh kita umat Islam, supaya mereka sama-sama meletakkan jalur tengah bahawa Tuhan itu hanyalah satu, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan ada yang mungkin terjumpa di YouTube, dia ada satu siaran yang dibuat secara animasi oleh penganut Kristian di Indonesia. Dibuat ilustrasi lah, soalan-soalan yang ditanya oleh kita orang Islam, dan dia orang jawab. Mungkin kita tak ada lagi yang buat macam tu kan. Kalau kita buat pun sama-sama kita je tanya kan. Tapi mereka berani buat soalan yang ditanya oleh orang Islam. Mereka buatlah watak orang Islam, pakai serban, pakai jubah, dan watak orang Islam dalam ilustrasi tu memang wataknya, gambarannya ekstrim lah. Kalau tanya soalan pun tanya marah-marah. Kalau tak boleh balas, mengamuk. Macam itulah gambarannya. Wallahu alam, itu usaha mereka, kita pun tak apalah. Sebab kalau kita baca komen ada je yang respon yang baik, orang Islam yang jawab okeylah. Cumanya kebiasaannya kalau kita faham hari ini, orang Kristian di antara anutan mereka adalah Trinity. Tiga Tuhan lah kita kata. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan satu lagi Ruhul Kudus. Maka bila ditanya kepada orang Kristian, kenapa kalian orang Kristian menyembah tiga Tuhan? Apa kata mereka? Mana ada orang Kristian sembah tiga Tuhan? Orang Kristian sembah satu Tuhan. Habis yang tiga Tuhan tu, Tuhan Roh, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, bukan tiga Tuhan. Bukan. Tiga itu sebenarnya hanyalah simbolik. Hakikatnya kami juga menyembah Tuhan yang satu. Maka digambarkan orang Islam ni tak berapa cerdik lah. Kerana orang Kristian ni dipetik dalam surah An-Nisa ayat 171. Surah An-Nisa ayat 171, Allah Ta'ala sebutkan, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasah intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid, sampai akhir ayat.
Wahai ahli kitab, merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi kata orang Kristian tu, ahli kitab tu engkau lah, orang Islam. Kerana apa? Kerana kamu melampau batas dalam perkara agama kamu. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya Masih Isa bin Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam, dan ia juga tiupan ruh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada mengatakan Tuhan itu tiga. Dia kalau kita faham balik, macam salah hujah ni. Hujah tu untuk kita kepada mereka, tapi dalam dia punya ilustrasi tu jadi terbalik, macam orang Islam ni yang tak faham, dan kita pula yang tuduh dia kata sembah Tuhan tiga. Maka ini juga merupakan satu perkara yang orang Islam kena update lah. Walaupun mereka sebutkan Tuhan itu tiga, tapi sebenarnya dia jelmaan, Tuhan itu tetap satu. Jadi kat situ tidaklah semudah sesimpel itu untuk kita berhujah mengatakan mereka ada tiga Tuhan, kecuali kita kena faham selok-belok perkembangan Kristian untuk kita boleh berhujah dengan lebih baik. Itu contohlah. Maka tetaplah orang Islam menjadi agama yang paling neutral dan paling pertengahan di antara mereka yang beria untuk menafikan kewujudan Tuhan, dan golongan yang beria pula nak sembah banyak Tuhan. Hari ini kedua-dua ini sedang berkembang dengan pesat di negara kita. Kumpulan yang kita sebutkan sebagai aliran batiniyah, walaupun dikatakan sebagai sembah Tuhan, sembah Allah yang Esa, tapi suka sangat kepada perantara-perantara yang pelbagai, macam aliran Hindu ada dalam kalangan kita. Jadi ini satu jalur yang berbahaya. Begitu juga satu jalur yang liberal, ini ekstrim sebelah yang lain pula. Kalau boleh nak menafikan kewujudan Tuhan. Saya sempat bersembang dengan salah seorang yang ada bekerja di bahagian tak pastilah jabatan perangkaan ke apa ke, tapi yang berkaitan dengan statistik orang Islam, umat Islam hari ini. Saya tak sempat sembang banyak sebab lepas kuliah sembang sekejap-sekejap je. Cuma dimaklumkan, dia kata apa, hari ni kalaulah nak cari orang Islam yang keluar agama, murtad dan masuk Kristian, dia kata dah semakin menurun pun kita seram dah kan, maksudnya ada lagi lah. Tapi dia kata sekarang ni orang muda dia tak ke Kristian, dia akan pergi kepada etis. Tuan-tuan boleh cari grup di Facebook dan di Twitter, sangat ramai orang Melayu hari ini yang mengaku mereka sebagai kata apa, tidak ada agama. Tidak ada agama. Dan benda ini sedang sangat berkembang, kerana kita ni tak jauh daripada apa yang berlaku di Indonesia, kita akan follow. Maka ini satu gambaran kepada realiti yang tidak boleh kita abaikan. Walaupun kita mungkin mengatakan kita kena masuk di media sosial, kita kena ada Twitter, kita kena ada TikTok, kita kena ada Facebook, dah lama dah kan. Tapi isunya, konten ada tak? Konten kita apa? Kita nak dakwah kepada mereka apa? Dia bukan semata-mata kerana kena ada akaun Twitter, sebab apa kat situ ramai anak muda. Kena ada TikTok kerana nak tarik anak muda. Akhirnya kontennya apa? Dan kontennya apa? Kita nak tarik mereka ke mana? Dia bukan semudah buat akaun, masukkan isi kandungan. Dia tak semudah itu. Kerana budak-budak ni cerdik dia, benda tu tak minat, tak best, dia tak akan pergi tengok. Dan dia tidak semudah itu. Maka tetaplah kita mesti banyak discuss, banyak berbincang tentang musibah-musibah yang sedang melanda di hadapan mata kita, dan kena ada satu jawapan untuk kita menangani secara komprehensif. Kalau tak sekadar cadang, try and error, tak boleh berlaku. Ada satu dokumentari, boleh tengok di Netflix, tempat lain saya tak pasti boleh tengok tak. Tajuk dia Social Dilemma. Mungkin sebahagian kita ada yang dah tengok. Saya kira dokumentari yang agak penting untuk kita memahami bagaimana social media itu begitu menjadi racun kepada generasi-generasi yang baru. Sama ada generasi yang lama mungkin kita dah lali dengan media sosial, kita dah malas nak pergi tengok dah. Tapi generasi yang baru, mereka sangat-sangat aktif dengan media sosial.
Dalam dokumentari tersebut, sebahagian mereka yang menjadi speaker adalah bekas-bekas bos-bos besar di Facebook. Mungkin ada lagi yang tengah bekerja dengan Twitter, di Instagram. Mereka orang-orang belakang tabir yang memahami selok belok, bahkan bukan memahami, mereka lah pencetus kepada media sosial pada hari ini. Jadi mereka sangat faham macam mana mereka berjaya tarik orang dengan begitu ramai. Jadi mereka ceritakan antara bendanya mereka sebutkan, kalaulah ada 6 berita di Twitter, boleh jadi 5 berita itu adalah berita palsu. Dan sekarang kita kata bukan 6 berita, tentang 100 berita, 99 itu adalah berita palsu. Kerana hari ini perlumbaan orang buat konten, masing-masing ada satu dorongan, kod mana pun kena bagi orang tengok kita punya YouTube, kena tengok kena tengok. Bermaksud kalau orang tak like tu dan orang tak share apa yang kita tulis dan kita buat di media sosial tu, merupakan satu benda yang akan mentensionkan kita. Dia ada buat satu sketsa. Apabila dalam satu family ni, mak ni tengok anak-anak ni duk ngadak gadget je. Jadi mak dia buat satu plan, dia pergi beli satu box yang boleh simpan barang, dan kalau nak buka peti tu dia kena pakai timer. Maksudnya waktu makan kita akan simpan gadget ni dia dalam bekas, kita set sejam, jadi lepas sejam baru boleh buka, baru boleh ambil handset. Maka mak dia dekat meja makan, okey, semua handset letak dalam box. Kita waktu makan ni kalau boleh kita tak pegang gadget, makan dan kita sembang. Agak-agak boleh tahan tak? Kita yang dah lama ni mungkin okey kot kan, tapi tak juga kan. Macam nak tengok berita tengah pilihan raya Johor pula kan, nak tengok berita kan, tak puas tengah makan pun nak tengok berita lagi kan. Yalah, kita nak ikuti perkembangan kan. Bagi orang muda, tak TikTok, tak YouTube, nak tengok joget-joget apa tu kan. Lepas tengah makan lah seronok tengok kan, sambil makan tengok. Maka mak dia kata dah tak ada, letak handset. Agak-agak kalau budak muda ni bertahan berapa lama? Maka dalam sketsa tu, anak dia yang berumur dalam 13 tahun kot, tak silap, perempuan, baru tak sampai 5 minit dia ajak tengok kanan, tengok handset, bunyi kan. Akhirnya dia pergi ambil tukul, dia pecahkan, ambil handset, naik bilik. Maka situasi ni mungkin kita akan boleh mula perasan apabila anak itu dah mula ada gadget, sikap dia akan mula berubah 360 darjah. Tapi nak marah dia, gadget tu kita yang bagi. Sebab tu dalam bahagian psikologi, kaedah untuk merawat mereka yang ketagihan gadget, saya pernah tanya kepada pakar kaunselor negara, dia kata apa? Kaedah untuk merawat mereka yang ketagihan gadget, dan sebenarnya apa juga ketagihan, sama dengan kaedah nak rawat mereka yang ketagihan dadah. Orang yang dah obses, dah gila dengan gadget ni, addict tu sama dengan macam mana orang dadah gila ke dadah. Maksudnya benda ni bukan benda yang main-main. Maksudnya kalaulah orang dadah pancung kepala mak, bunuh ayah, sepak atuk sendiri, maksudnya orang yang tak dapat gadget, mereka juga akan boleh melakukan perkara yang sama. Maka ini kita kira jangan ingat dia tidak ada kaitan dengan akidah. Kerana kecenderungan anak-anak muda yang akan pergi ke situ, dia akan pergi kepada dua je. Orang yang mungkin dah lali dengan gadget ni, akhirnya mereka rasa nak bertaubat, tapi dengan sebab tidak ada ilmu pengetahuan, akhirnya pergi kepada aliran batiniah, nak taubat secara ekspres. Hari ini semua nak ekspres, taubat pun nak ekspres. Akhirnya masuk kumpulan-kumpulan zikir yang salah. Yang betul tak apa, habis akhirnya zikir nak terbang, zikir nak itu nak ini, akhirnya jadi rosak. Begitu juga dengan orang yang satu lagi aliran, yang kita kata dikhawatiri, akhirnya bila dengan sebab obses dengan gadget, mereka akan boleh menyimpang kepada akhirnya tidak bertuhan, menganggap kita tidak perlu kepada Tuhan. Dan benda ini bukan main-main. Kalau kita ada baca, follow forum berkaitan tentang dunia, dipanggil apa, digital hari ni kan, dekat pasaraya pun dah ada letak dah kan, bernama bayar RM10 boleh tengok alat yang boleh tengok berapa D saya pun tak tahu dah, 7D lah kot kan,
boleh tengok, bukan setakat boleh tengok, macam kita duduk dalam dunia tu. Di antara mereka yang menjadi penggerak kepada dunia digital ini, kebanyakan mereka adalah geng-geng etis. Kita pun tahulah saintis-saintis ni cenderungan mereka adalah kepada etis, kecuali mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Apabila mereka buat dunia digital ni, kata mereka kita boleh buat macam-macam dalam ni. Kita boleh buat rumah, kita boleh buat bandar, kita boleh buat sila air bulan, kita boleh buat bumi kita sendiri. Dan akhirnya ada yang mencadangkan kalau macam tu kita boleh buat Tuhan kita sendiri. Betul lah kan? Memang kita creator betul dalam tu. Jadi individu yang mencadangkan kita boleh buat Tuhan sendiri ini kena ban, dibuang daripada forum. Kerana apa? Mendatangkan idea yang menyebabkan orang akan kembali kepada agama. Ini kan? Jadi bermaksud jangan ingat teknologi-teknologi ini setakat kita kata benda baik, tak nampak masalah, pakai je lah. Kalau tuan-tuan pergi tengok dalam dokumentari Social Dilemma tu, antara benda yang mereka sebutkan, kami masa buat dulu ni tak sangkalah sampai macam ni teruk kesan dia. Maksudnya dia orang buat tu fikir untung je. Mereka dah tahu dah akan ada kesan baik buruk, tapi mereka tak sangka kesan buruk itu sampai tahap macam ni. Jadi dah buat macam mana? Nak patah balik tak boleh dah. Dan mereka bukan heran pun. Mereka bukan heran, yang paling penting buruk ke tak buruk, yang penting dapat duit. Jadi maka ini satu cabaran yang besar apabila sebut tentang akidah, yang akhirnya apabila kita sentiasa merasa tak bahagia, rupa-rupanya gadget itu telah menguasai kita. Jadi saya pun kalau ikutkan nak juga ulas panjang-panjang pasal dokumentari itu, tapi saya rasa tuan-tuan tengok sendiri, tuan-tuan nilai sendiri, dan kita bayangkan macam mana kondisi keluarga kita. Ada benda tu dalam kalangan keluarga kita yang terkesan sampai obses dengan gadget, yang akhirnya kita lihat perwatakan dalam kalangan keluarga kita berubah habis. Kerana hari ini kalau kita bincanglah negara, tapi kita lupa nak tengok kepada negara yang kecil, iaitu keluarga kita sendiri, maka dikhawatiri kita sibuk nak baiki negara, nak negara sekian. Kita perlukan kepada orang kata apa, pemimpin yang bertaraf negarawan, tapi kat rumah kita lupa nak tengok. Akhirnya mereka yang di rumah ini yang akan menyebabkan rosaknya negara itu. Baik. Disebutkan akidah Islam menetapkan kesucian Allah dari menyerupai makhluk dan tidak pernah merasa letih dan payah dalam menciptakan dan mengatur alam ini. Ini saya kira maklumat yang kita semua dah maklum. Laisa kamitslihi syai'un wa was samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Begitu juga akidah Islam merupakan garis tengah antara mengikut dengan membuta tuli kepada pendapat nenek moyang, serupa mempusakai harta benda dan hak milik, dengan aliran fikiran mereka yang hendak mengenal segala sesuatu, bahkan sampai kepada hakikat ketuhanan, padahal mereka tidak dapat mengenal hakikat diri mereka sendiri, hakikat kehidupan dan kematian mereka, dan hakikat berbagai kekuatan dalam alam ini. Islam melarang taklid buta, mengikut dengan membuta tuli dan membatasi berfikir, jangan sampai memikirkan zat Tuhan, tetapi untuk memperhatikan alam ini dan memikirkannya. Islam sentiasa membukakan pintu sebagaimana disebutkan dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillahi fatahliku. Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, dan janganlah kamu berfikir tentang zat Allah, kelak kamu akan binasa. Satu perkara yang orang Melayu Islam kita kena buat sedikit anjakan paradigma, iaitu tidak boleh kita mengatakan jangan berfikir lebih, nanti kita akan sesat. Agama ni ikut je, kalau fikir lebih-lebih nanti jadi sesat. Kalau kita perhalusi daripada nas Quran, nas hadis, dan apa yang dimunculkan oleh para nabi, bukan setakat Nabi kita Muhammad, daripada Nabi Nuh AS ataupun awal lagi Nabi Adam, tapi yang paling ketara bermula daripada Nabi Nuh sampailah kepada Nabi kita Muhammad. Tak ada seorang nabi pun kecuali apabila mereka berdakwah kepada umat, mereka akan suruh kita fikir. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk membuang
cara fikir orang Mekah yang dah selesa dengan sembah berhala yang begitu banyak, dengan alasan ini adalah ajaran turun-temurun nenek moyang kami, kami ikut je. Tiba-tiba kita kata Islam ni tak payah fikir, ikut je. Maka kita kena cek balik. Bermaksud selayaknya semakin kita kuat fikir, semakin dekat kita dengan Tuhan. Ini benda ni mesti ditautkan sampai bila-bila. Tak boleh asingkan. Orang yang semakin cerdik dia fikir, bermaksud orang ini akan semakin kenal Tuhan. Adapun hari ini yang kita lihat orang yang terlebih berfikir bukan kerana tak boleh fikir, tetapi apabila mereka berfikir tanpa panduan yang betul, yang menyebabkan mereka berfikir melampaui daripada perkara yang sepatutnya, fikir tentang Tuhan itu macam mana, sedangkan perkara itu yang akan merosakkan kita. Dia benda tu tak payah fikir pun. Sebab itu Allah Ta'ala suruh lihat Tuhan itu melalui penciptaan-penciptaannya. Kerana apa? Akal manusia ni kalau nak pergi jam kepada Tuhan itu macam mana, mesti akan sesat. Ini yang berlaku kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi. Bila Nabi Musa dakwah kepada mereka, apa kata mereka? Bawa mari Tuhan depan kami, baru kami ikut. Maka itulah yang berlaku kepada generasi sampai hari ini pun. Golongan etis. Apa yang mereka minta kepada kita? Kalau betul Tuhan wujud, Tuhan kat mana? Kalau dalam perbahasan akidah, saya selalu sebut secara sarahah. Saya kata, kalaulah nak bergaduh Tuhan kat mana dalam versi lama, kan, Tuhan itu kat langit, Tuhan itu kat mana, Tuhan berjisim ke tak berjisim, saya kira ini pergaduhan yang dah outdated. Hari ini, generasi hari ini, bila mereka tanya Tuhan kat mana, bukan mereka maksudkan Tuhan itu kat mana, tetapi ketika mana orang ditimpa musibah, mana yang dikatakan Tuhan bersama kita. Ketika mana kita kena penyakit virus, apa bukti bahawa Tuhan itu wujud? Sedangkan manusia ramai kena virus, orang mati, kanak-kanak tak berdosa pun mati kena virus. Mana ada Tuhan? Kalau Tuhan, mesti Tuhan takkan biarkan kita sebegini. Kerana pada kefahaman mereka, Tuhan itu sifatnya tidak boleh menzalimi manusia. Apa maksud menzalimi manusia? Tuhan takkan boleh biar orang sakit dan orang mati, orang kena buli, rakyat susah, orang atas ambil rasuah. Kalau Tuhan ada, benda ni takkan berlaku. Jadi ini kefahaman mereka yang mendesak. Akhirnya mereka keluar daripada agama dan mengatakan tak ada agama sebenarnya, kita ni survive sendiri-sendiri je. Maka ini penjelasan tentang Tuhan kat mana hari ini yang perlu kita bumikan, bukan perbahasan-perbahasan dalam kitab-kitab lama yang hari ini jadi polemik je, bergaduh sebab kumpulan je, bukan sebab nak tegakkan kebenaran, dan bukan untuk menyelesaikan masalah budak-budak etis hari ini pun. Jadi sebab itu kalau kita ada kesedaran tentang beragama yang baik, tinggalkan polemik, perbahasan-perbahasan pergaduhan yang lama. Sebaliknya fikir macam mana hari ini generasi yang terkesan dengan Twitter, yang terkesan dengan media sosial sehingga menyebabkan mereka boleh menanggalkan pakaian agama mereka. Maka ini adalah cabaran yang jauh lebih besar, bukan senang. Sekali mereka dah terkesan, mereka akan mengaku kami ini golongan agnos. Apa maksud agnos? Dia tak etis lagi. Dia akan pergi kepada boleh jadi Tuhan ada, tapi boleh jadi Tuhan pun tak ada. Dan kalau berterusan dengan cara fikir mereka sebegitu, dia akan terjun kepada Tuhan tak ada. Kenapa? Kita gagal bagi jawapan yang benar-benar boleh meyakinkan mereka. Sekarang ni yang berlaku, kita bagi jawapan kita yang puas hati. Bukan kita tanya puas hati tak dengan jawapan saya. Selagi mana orang tu tak puas hati, kita tak akan berhenti berdakwah. Tapi hari ni bila kita bagi jawapan, kita puas hati. Oh, jawapan aku power dah. Sedangkan orang yang dengar tu tak cakap apa pun. Maka ini juga merupakan barah yang perlu sama-sama kita fikirkan. Maka kedua-dua itu adalah dilarang dalam agama, iaitu tak fikir, ikut je, membuta tuli, dan yang sebelah lagi berfikir sehingga menyebabkan menanggalkan pakaian agama. Dalam Quran memang banyak kita jumpalah, kan, awalam yatafakkaru fi anfusihim, tak fikir ke, tengok pada kejadian diri sendiri. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi? Dan banyak lagi lah ayat-ayat.
afala tatafakkarun, afala tubsirun, dan macam-macam lagi ayat yang menggambarkan betapa saranan daripada Al-Quran ini sangat-sangat menyuruh umatnya berfikir, dan berfikir itu Allah Ta'ala bagi panduan dia. Tak tengok ke kat langit, tak tengok ke kat bumi, tengok ni. Semua ini adalah pencetus, pembuka jalan untuk kita meyakini bahawa Tuhan sentiasa memerhatikan kita. Berhadapan dengan akidah agama-agama lain dan berbagai aliran kepercayaan diperingatkan supaya jangan mudah terpengaruh sehingga meninggalkan kepercayaan sendiri, melainkan berpendirian tetap dan teguh dalam keadaan bagaimanapun. Kata Allah dalam surah Zukhruf ayat 43, fastamsik billadhi uhaya ilaik wa innaka ala siratim mustaqim, maka berpegang teguhlah engkau kepada wahyu yang disampaikan, sesungguhnya engkau menempuh jalan yang lurus. Saya ada pengalaman mengajar subjek perbandingan agama. Dan hari ini ramai je orang bila sebut tentang kepelbagaian beragama, kita akan nak kenal macam mana cara orang Cina beribadat, macam mana cara agama Hindu beribadat. Jadi kita akan berdialog, kenal. Yang menjadi permasalahan kita adalah apabila kita cuba nak kenal aliran-aliran agama-agama lain, dalam masa yang sama kita punya kesungguhan untuk mendalami agama sendiri rendah, sangat-sangat rendah. Kalau anak-anak murid saya ni, saya tanya soalan yang simple je. Kat rumah ada tak kitab sirah? Simple. Kat rumah ada tak kitab sirah? Mungkin pelajar saya umur 20 tahun ke bawah, ataupun paling tinggi pun umur 22 tahun. Anak muda daripada umur 22 ke bawah, kat rumah ada kitab sirah tak? Ini kita cerita yang anak yang ambil pengajian Islam. Yang tak pengajian Islam kita tak tanya lagi. Sila hari bulan, budak yang tak mengaji pengajian Islam memang baca kitab sirah. Budak yang mengaji Islam tak ngaji pun kitab sirah. Ataupun boleh jadi masing-masing tak ada kitab sirah pun. Bermaksud dahlah kat sekolah tak ajar sirah, kat rumah pun kita tak ajar anak-anak kita sirah. Dah besar baru alamak tak ngaji sirah lagi. Takkanlah dah umur 20 masih lagi soalan basic kita susah nak jawab. Siapa nama penuh Nabi? Kalau boleh takkanlah 3 je kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, lepas tu jeng. Nabi lahir kat mana pun keliru lagi. Anak Nabi berapa orang, isteri Nabi berapa orang, berapa lama Nabi kat Mekah, berapa lama Nabi kat Madinah. Kita kata takkanlah soalan-soalan itu pun terlalu sukar nak jawab. Bayangan ni kenapa? Kerana kita sangat jauh. Dan pesan guru saya, sirah ni memang bukan untuk dihafal. Jangan hafal sirah. Yang berlaku hari ini pula generasi kita suruh hafal sirah. Tetapi daripada aspek usaha untuk memahami sirah, sangat-sangat rendah. Kerana terikat dengan hafalan-hafalan. Hafalanmu kejap lupa kerana kita tidak menghayati. Itu contoh. Kita nak faham agama kita sendiri pun, kalau ceklah, setakat kita masuk Islam ataupun kita dah beragama daripada mula kita Islam, kita lahir sampailah umur kita 20, 30, 40, 50, 60, dan kalau ada lebih lagi, teliti balik buku akidah, berapa dah kita mengaji, buku fiqh, berapa dah kita mengaji, tafsir, berapa banyak dah tafsir kita belajar. Dan dia bukan soal kuantiti, dia berbalik kepada kualiti. Adakah hari ini kalau kita duduk dengan orang bukan Islam, kita boleh berdebat dengan cara baik, kita boleh berbincang bermaksud sampai peringkat kita tak akan terkesan dengan agama dia, dan kita dengar hujah dia kita boleh balas? Maka bermaksud kita sedang upgrade diri kita supaya boleh berhadapan dengan orang yang bukan sealiran dengan kita. Sama-sama kita pun kita gagal kan. Ada yang cenderung kepada aliran Salafi, ada yang cenderung kepada aliran Khalaf. Orang panggil Wahabi dengan Ahli Sunnah kan. Kat sini pun kita dah tak boleh manage, padahal sama-sama orang Islam. Tapi bila bergaduh je, emosi, left group maki hama. Macam mana kita nak berdebat dengan orang bukan Islam yang memang mereka tidak bertuhankan kepada Allah Ta'ala? Lagi jauh. Kerana kita tak mahir dengan istilah yang disebutkan dalam Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, iaitulah berdebatlah kalian dengan cara yang paling baik. Allah Ta'ala suruh kita berdebat dengan cara yang paling baik. Maka berdebat dengan cara yang paling baik ini nampak macam senang, tapi bila kita dah berdebat tu, dia mari setan kacau ni.
Ni bukan geng kita, maki je. Berdebat dengan baik dengan orang bukan Islam pun kita dilihat gagal menampilkan wajah Islam, kerana berdebat sesama kita pun kita menampilkan wajah yang tidak baik. Maka ini juga merupakan satu cabaran. Yang saya sebutkan, saya ada pengalaman mengajar subjek perbandingan agama. Ada dalam kalangan pelajar kita, bila dikaji pasal Kristian, dia kata apa? Kristian ni baik juga nampak? Secara teori pendidikan agama masih lagi rendah, kita dah kena belajar perbandingan agama. Secara praktikal pula, tengok perangai orang Islam tak senonoh, semua tak molek. Tiba-tiba jumpa pula satu posting ke, tulisan ke, video ke, ceramah orang Kristian padri yang bagusnya dia ni, nampak? Sangat-sangat merosakkan kita. Jadi ini cabaran apabila kita sebutkan, apabila kita nak berhadapan dengan aliran-aliran yang lain. Dalam pada itu, tidak boleh pula terlalu tajam terhadap akidah agama lain, kerana mengingat masing-masing akan mengikul akibat kepercayaan dan perbuatannya sendiri, dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa in kazzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan kalau mereka mendustakan engkau, maka katakanlah, tugasku adalah untuk aku, ataupun amalan aku adalah untuk aku, dan amalan kamu untuk kamu, dan kamu tidak dipertanggungjawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam bahasa yang lebih mudah, lakum dinukum waliyadin. Selepas mana proses berinteraksi itu berlaku dengan baik. Kalau kita hayati kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang dekat dengan kita lah, kita akan dapati mereka berdakwah ini, perdebatan mereka dengan musyrikin ini, kita kata dahsyat lah. Kalau kita ni mungkin sekejap je lah, baru nak sembang sikit je left group lah. Tapi tidak bagi para Nabi. Nabi Nuh alaihi salam ratusan tahun berdebat ni. Dah ratusan tahun berdebat tu, barulah dia rasa lemah semangat. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat, dah tak payah dakwah dah. Lamalah. Nabi kita pun, Nabi Ibrahim pun begitu berusaha untuk berdebat sampai peringkat dicampak dalam api. Ini gambaran kepada betapa bukan sedikitlah, dan bukan setakat kita kata ikut engkau lah, baru temu sekali, baru jumpa sekali, ataupun baru sembang sekali dalam media sosial, terus lakum dinukum walidin. Dia tidak semudah itu. Tetapi Allah Ta'ala nak mendidik kita supaya tidaklah terlalu mengharapkan untuk orang terima dakwah kita lalu kita kecewa. Jangan sampai macam itulah. Rasa sedih itu normal, tetapi untuk kita kecewa dan akhirnya kita meninggalkan kerja agama, maka ini bukan daripada ajaran sunnah para nabi lah dalam mereka berjuang. Tetap kena tajam, tetapi ada masanya kena slow down, dan ada masanya kena angkat tangan. Dah tak mampu dah, setakat ni je yang aku reti, setakat ni je yang aku mampu, lebih tu serah pada engkau lah. Yang penting aku dah bagi tahu, aku dah ajak, aku dah cerita, dan kau tak nak percaya juga, nak kata macam mana. Dan itu pun yang kita lihat, mungkin kita boleh tengok dakwah Dr. Zakir Naik. Kita, dan bukan satu prinsip dalam Islam pun, bila berdakwah dengan orang bukan Islam ni, itu pandangan awak, ini pandangan saya, terpulang lah, awak nak ikut mana. No, dalam ajaran para nabi bukan sebegitu. Sebaliknya, dalam ajaran para nabi ni, kita akan bagi tahu ini yang betul, ini yang betul. Tak nak ikut, terpulang. Tapi nak betulkan, mereka tidak. Bermaksud itu yang dinamakan sebagai keyakinan. Ini hujah kami, ini hujah aku. Tapi engkau tak terima, terpulang pada engkau. Bukan bermaksud boleh jadi engkau betul, boleh jadi aku salah. Itu berdebat sesama kita. Tetapi kalau berdebat sama-sama kita pun, memang kita dah ada hujah yang kuat, tak boleh kata macam tu juga. Bukan bermaksud berlapang dada tu, itu pandangan dia, ini pandangan aku. Tak juga. Berlapang dada itu adalah dengan memahami hujah yang sebenar. Begitu juga disebutkan menjadi kewajipan bagi setiap orang beriman untuk mengembangkan kepercayaannya dan menyuruh orang lain supaya menganutnya,
tetapi bukan dengan paksaan dan kekerasan, melainkan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Ini yang kita kata dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kita nak ajak orang dekat dengan Islam ni kok mana pun dia kena tricky lah. Kalau dalam kisah Nabi Nuh tu, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku berdakwah kepada kaum aku ni siang malam. Kalau orang yang memang sepenuh masa jadi AJK masjid, kita kata yang memang 24 jam kat masjid, boleh lah. Tapi sebahagian daripada kita, siapa je berdakwah 24 jam? Saya pun tak kan. Kita ada kerja pejabat. Nabi Nuh kita kata 24 jam dakwah je. Dan ada masanya aku berdakwah secara rahsia, jumpa seorang-seorang individu. Ada masanya aku berdakwah secara terbuka dan patah balik secara rahsia, buat balik secara terbuka. Gambarannya macam-macam Nabi Nuh buat. Tapi tetap tidak berjaya menarik perhatian. Tetapi Nabi Nuh tetap tak berhenti daripada berdakwah. Bermaksud kerja mengajak orang kepada kebenaran ini kok mana pun tak boleh stop, tak boleh berhenti. Nak buat macam mana? Tak boleh statik. Ada datang idea baru, tak ya, susah je. Dia datang idea baru tu, bentang sikit nak dengar juga. Kok ada benda yang baru. Ada sahaja orang yang tengok orang muda yang dekat dengan agama, dengar sikit pandangan dia, nak tengok macam mana nak tarik budak-budak Twitter ni, macam mana, dan sebagainya. Yang paling penting ilmu, konten, bukan pendekatan. Bila kita nak berdakwah ni, kita terlalu fokus pada pendekatan. Kena buat Twitter ni, budak-budak muda ramai sana buat akaun Twitter, seminggu tak ada posting apa-apa, kerana dia baru tahu Twitter ni sangat dahsyat. Salah tulis je habis kena maki hamun. Maki hamun bukan biasa-biasa. Mencarut ni menjadi satu syarat wajib dalam Twitter. Syarat wajib bukan setakat Twitter lah, media sosial, mencarut. Syarat kedua, maki hamun. Ketiga, seakan-akan di media sosial ni tak ada Tuhan. Kalau kita buat belagak soleh lah, memang lagi teruk kena. Kerana apa? Trend di Twitter tu kita kena faham, memang sangat-sangat liberal, bahkan jauh lebih teruk daripada itu. Jadi dia tidak semudah buat akaun tak. Tanpa memiliki konten yang baik, tetap kita tidak akan berjaya untuk mengarus perdanakan dia. Tapi tak apalah, pelan-pelan lah. Allah Ta'ala kata apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari yang memanggil kepada agama Allah dan dia mengerjakan perbuatan baik dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk kaum muslimin. Begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bermaksud suatu keperluan kepada kita menyeru orang untuk kembali kepada agama dengan cara hikmah. Hikmah ini awal-awal ulama sebut dah, memang maksud dia lembut, kerana bila kita berkeras, bila kita berkasar, orang akan lari daripada kita. Dan yang kedua, barulah kita memberikan peringatan-peringatan yang tegas. Dan yang terakhir, berdebat. Dan berdebat ini anjurannya adalah berdebat dengan cara yang paling baik. Maksudnya kena fikir cause and effect. Kalau cakap macam ni, orang balas macam mana? Kalau tulis macam ni, orang akan cakap apa? Termasuklah nak post video dekat media sosial pun, kalau post video ni agak-agak ada tak efek yang buruk? Benda tu kadang-kadang kita tak fikir. Yang penting, wah ni mesti boleh viral ni kan. Rupanya viral dengan maki hamun. Maka kena fikir juga, insyaAllah. Jadi setakat itulah yang boleh saya sampaikan pada malam ni. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.